Salam bersua, pemanis kata. Assalamualaikum, pembuka bicara. Putri Syazwani, manis tutur kata. Anak ketiga dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam nadi ilmu, amalan membaca. Yang dihormati para hakim yang bijaksana serta para pendengar sekalian. Alhamdulillah, saya di sini adalah untuk menggalas amanah sebagai tokoh nilam bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Bandar Ista, Kota Tinggi, Johor Darul Ta'zim. Nama diberi Putri Syazwani Syazrin binti Muhammad Zaidi, berumur 12 tahun. Hobi saya adalah membaca dan memasak. Manakala cita-cita saya ialah menjadi seorang guru yang berdedikasi. Sepanjang saya bersekolah, pelbagai jawatan yang telah saya sandang seperti pengawas sekolah dan pembimbing rakan sebaya sejak tahun 2018 sehingga kini. Saya juga seorang yang aktif dalam bidang kurikulum dan gemar melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti. Saya pernah mewakili sekolah dalam pertandingan sajak dan bercerita peringkat daerah. Aku rela dipenjara bersama buku kerana dengan buku aku bebas. Berikut merupakan kata-kata yang pernah dilontarkan oleh Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Maka dengan itu, saya akan mengulas sinopsis buku yang saya pilih bertajuk Salji, yang dikarang oleh Elizabeth Mas dan diterjemah oleh Nurihada Balkis dan Sadatun Nazira. Buku ini diterbitkan pada tahun 2010. Buku ini amat saya gemari kerana mempunyai ilustrasi yang sangat menarik. Jom dengarkan resensi tentang buku ini. Pernahkah kawan-kawan bermain salji? Salji ini apa ya? Kalau tak tahu, mari saya terangkan. Salji ialah ais yang turun dari langit dalam bentuk emping salji. Emping salji yang turun dengan banyak boleh melitupi seluruh permukaan tanah dan permukaan lain. Salji yang turun boleh cair atau membentuk lapisan di atas tanah. Kawan-kawan, tahu tak bagaimanakah salji terhasil? Salji terhasil daripada serpihan kecil ais yang dinamakan hablur ais. Hablur ais terbentuk daripada wap air dalam awan yang sejuk. Hablur ais dalam awan akan berlanggar dan melekat antara satu sama lain untuk membentuk emping salji. Emping salji yang besar boleh terdiri daripada ratusan hablur ais. Dalam keadaan berangin, emping salji yang kecil dan keras boleh menyakitkan muka kamu. Salji biasanya turun pada musim sejuk. Pada musim ini, udara dan tanah selalunya sangat sejuk. Salji yang turun akan tetap dalam bentuknya semasa cuaca sejuk dan cair apabila cuaca mulai panas. Banyak tumbuhan yang tumbuh dan berbunga pada musim salji. Lapisan salji bertindak sebagai selimut yang melitupi tumbuh-tumbuhan tersebut supaya sentiasa hangat. Bunga musim sejuk ini dinamakan snowdrop. Tambahan lagi, banyak haiwan yang boleh tinggal di tempat yang dipenuhi salji. Antaranya ialah arnab snowshoe. Arnab snowshoe mempunyai tapak kaki yang sangat besar dan berbulu lebar untuk membolehkannya melompat melintasi salji. Konklusi daripada topi dalam buku ini, kita dapat lihat bahawa setiap ciptaan Tuhan yang dijadikan itu sesuai dengan keadaan muka bumi di sesuatu tempat. Seterusnya, topik yang menjadi pilihan saya adalah aktiviti sukan mampu meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan remaja. Pada masa kini, pengambilan pemain naturalisasi mewakili pasukan negara dijalankan. Namun, sejauh manakah perkara ini selari dengan pemupukan semangat patriotisme melalui sukan? Seperti yang kita sedia maklum, antara sukan yang amat digemari oleh rakyat Malaysia adalah tidak lain dan tidak bukan sukan bola sepak. Sukan ini digilai oleh semua lapisan umur, terutamanya dalam kalangan remaja. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Berita Nasional Malaysia bernama Pasukan Bola Sepak Negara kita menduduki kedudukan ke-150 di peringkat FIFA dan ke-29 di peringkat Asia.
Hal ini jelas menunjukkan bahawa pasukan bola sepak Malaysia bukanlah pasukan yang calang-calang. Pasukan bola sepak negara kita yang digelar sebagai Harimau Malaya juga pernah memenangi kejuaraan di peringkat antarabangsa. Antaranya juara semasa Sukan Asia 1974, Sukan Olimpik 1980 dan Piala AFF Suzuki 2010. Disebabkan itulah sukan ini amat digemari oleh rakyat negara kita. Semua rakyat Malaysia, tidak kira bangsa dan agama, akan bersatu sewaktu perlawanan bola sepak berlangsung. Seperti baru-baru ini, pasukan Harimau Malaya menentang pasukan bola sepak Vietnam. Tiket tontonan di Stadium Nasional Bukit Jalil habis terjual dalam masa yang singkat, menunjukkan betapa padunya sokongan rakyat Malaysia terhadap sukan bola sepak. Perkara ini menjadi indikator dalam pemupukan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya golongan remaja. Hal ini kerana golongan inilah yang bernominasi minat yang mendalam terhadap sukan bola sepak. Mereka selalu membicarakan mengenai sukan ini, tidak kira di mana sahaja mereka berada, khususnya remaja lelaki. Secara tidak langsung, semangat patriotisme dapat diterbitkan dalam diri mereka. Namun begitu, pengambilan pemain naturalisasi dalam pasukan bola sepak negara dianggap sedikit sebanyak mengganggu elemen patriotisme dalam kalangan masyarakat Malaysia, kerana terdapatnya pemain yang bukanlah warga asal negara bermain dalam skuad Harimau Malaya. Pada pandangan saya, perkara ini langsung tidak mengganggu-gugat semangat patriotisme yang sudah tercipta dalam diri rakyat Malaysia, terutamanya golongan remaja. Hal ini kerana tujuan pengambilan pemain naturalisasi dalam skuad Harimau Malaya adalah untuk menambah kekuatan sedia ada dalam menentang pasukan lawan demi memastikan pasukan bola sepak negara kekal relevan dan dipandang dunia. Isu pengambilan pemain naturalisasi tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman besar terhadap runtuhnya semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya golongan remaja. Sekian sahaja ulasan buku dan topik pilihan daripada saya. Sekian, terima kasih.